أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا والمعلمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين منك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما يا عليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. Yang dimuliakan Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, mujahidin, tok-tok guru, para alim ulama yang dimuliakan, muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada hari yang berbahagia ini kita sama-sama dihimpunkan, sama-sama berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, masing-masing niat i'tikaf kerana Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala di dalam membesarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah majlis yang sebegini mulia. InsyaAllah mudah-mudahan selama mana berada di dalam majlis ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengurniakan kepada kita semua insyaAllah hati-hati yang senantiasa menjadi hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, qalbun salim. InsyaAllah mudah-mudahan ianya adalah sesuatu yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi menyambung ataupun kita sama-sama meneruskan perbincangan kita daripada kuliah yang lalu berkenaan dengan kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, seorang insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yang ianya digelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala.
wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah Subhanahu wa taala melantik Nabi Allah Ibrahim alaihi salam sebagai kekasihnya, sebagai kesayangannya. Jadi ianya adalah suatu qudwah yang terbaik untuk kita semua di dalam membicarakan tentang kisah yang hebat ini. Mudah-mudahan ianya memberikan manfaat kepada kita semua untuk menjadikan diri kita ini insan yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran ada menyebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dia menyebutkan, aku hendak meninggalkan kamu pergi kepada Tuhanku, ia akan memimpinku ke jalan yang benar. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepadaku ya Allah zuriat anak yang soleh. Jadi bila mana perkahwinannya yang pada kali kedua itu dengan Hajar, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya seorang anak yang soleh yang bernama Nabi Allah Ismail alaihi salam. Quran sebut fabasysyarnahu bighulamin halim. Lalu kami anugerahkan kepadanya berita yang menggembirakan bahawa ia akan beroleh seorang anak yang penyabar, iaitulah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Tuan-tuan, bila mana sahaja lahir Nabi Allah Ismail alaihi salam, lalu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghijrahkan Nabi Allah Ismail alaihi salam, anak yang sangat-sangat didambakan, yang ditunggu-tunggu kelahirannya. Lalu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghijrahkan anak tersebut dan juga ibunya Hajar ke bumi Hijaz. Dihantarnya daripada bumi Syam terus ke bumi Hijaz, diletakkan di sana di tempat yang dikatakan padang pasir yang kering kontang. Tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana. Bersamanya sedikit bekalan kurma dan juga sedikit air diberikan kepada mereka berdua. Lalu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam nak tunjukkan tuan-tuan betapa ianya mentaati perintah Allah. Bila mana sudah selesai dia menghantar mereka berdua, dia terus balik, nak balik ke bumi Palestin. Lalu Hajar pun bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, nak ke mana tu Ibrahim? Nabi Allah Ibrahim menjawab bahawasanya ada tak jawab apa-apa tuan-tuan. Dia balik terus. Lalu Hajar pun bertanya pada kali kedua, adakah ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala? Barulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dia menjawab, ya, ini adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika begitu, kata Hajar, kalau ianya adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan kami. Lalu Nabi Allah Ibrahim pun terus pulang menghala ke bumi Palestin. Di dalam perjalanannya, bila mana kelibat Hajar dan juga anaknya Ismail sudah jauh daripada pandangannya, sudah hilang daripada pandangannya, ianya pun terus mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Dalam doa yang disebutkan di dalam surah Ibrahim, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dalam doa dia, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ibrahim, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian daripada zuriatku di lebah yang kering kontang berhampiran dengan Baitullah Al-Muharram, di sisi rumahmu Baitullah Al-Muharram. Wahai Tuhan kami, supaya mereka mendirikan solat, maka jadikanlah ya Allah hati-hati manusia ini tertarik kepada mereka
dan rezekikanlah kepada mereka daripada buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Lalu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam terus dia pulang ke bumi Palestin, balik ke bumi Palestin, tinggal dekat bumi Palestin dengan isteri yang pertamanya, iaitulah Sarah. Jadi di bumi Hijaz, di bumi Mekah Al-Mukarramah yang kering kontang tuan-tuan, Hajar dan juga anaknya Ismail alaihissalam, bekalan yang telah diberikan oleh Nabi Allah Ibrahim pun semakin habis. Lalu dalam suasana keadaan yang panas terik, Mekah seperti mana yang tuan-tuan maklum memang panas lah, 58, 50 tu biasa kepanasan dia. Jadi dalam suasana yang macam itu, bekalan pun sudah habis, Nabi Allah Ismail alaihissalam pun menangis, nakkan minuman, air dan juga sebagainya. Hajar dalam keadaan itu tuan-tuan melihat kepada kelibat anaknya yang nak sangat kepada air, yang menangis, memerlukan makanan dan sebagainya. Dia pun terus pergi ke Bukit Sofa, carikan makanan kalau ada orang lalu kat sana. Pergi dekat Bukit Sofa. Daripada Sofa tuan-tuan, dia pergi tengok anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam, dan dia terus pergi ke Marwah. Daripada Marwah balik semula ke Sofa. Daripada Sofa terus pergi ke Marwah. Begitulah 7 kali ulangan Hajar daripada Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa, dan akhirnya datang malaikat. Dan dikatakan bahawasanya tuan-tuan, perbuatan sa'i itu ataupun amalan ibadah sa'i itu sendiri adalah menghayati tentang apa yang telah dilakukan oleh Hajar, insan yang istimewa, insan yang sedang menjalani perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalani kehidupan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau kita tengok, kita lihat, kita rasakan tuan-tuan, kalau pada zaman sekarang ni Masya Allah mudah saja, nampak macam senang saja sa'i pada hari ini. Maklumlah Masjidil Haram pada masa hari ini aircon, tapi nak sebutnya pada zaman Hajar ni tuan-tuan, wallahu alam suasananya macam mana. Panas teriknya Mekah ni, Madinah dan sebagainya, 50 ni tuan-tuan, ya Allah panas. Dalam keadaan pula tak adalah macam kita hari ni, Masya Allah batu marmar, ada aircon dan sebagainya. Kalau kita nak gambarkan tuan-tuan suasana yang panas terik, tapi itulah yang dilalui oleh Hajar pada masa dia mencari air untuk anaknya yang kehausan. Kita hari ini tuan-tuan ada aircon, pula batu marmar, pula sejuk, duduk dekat dalam Masjidil Haram, pula ada RNR, ada air zam-zam kalau siapa-siapa nak berhenti minum. Banyak mudah dia. Dan yang terkini pula tuan-tuan, orang nak buat sa'i ni bukannya susah-susah lagi macam dulu. Bahkan sekarang ni ada lagi yang hebat, ada kereta kontrol. Kereta kontrol ni dia naik je, wallahu alam dia bayar kod dekat situ sewa, dia jalan je tuan-tuan. Dia kontrol lah. Dulu ada orang tolak, sekarang ni tak payah tolak-tolak. Masa saya pergi tahun 2011 tu, subhanallah, dekat tingkat atas orang buat sa'i ni sampai dia macam lumba kereta. Berlumba kereta tuan-tuan. Macam tu sekali. Nak kata apa? Nak kata mudahnya pada masa hari ini nak buat sa'i. Ala kulli hal, apa yang nak disebutkan, sa'i ini adalah satu perbuatan yang semata-mata adalah menghayati suatu peristiwa kehebatan insan yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Hajar ketika mana dia mencari air untuk anaknya Nabi Allah Ismail alaihi salam. Jadi bila mana dah selesai 7 pusingan, akhir sekali di Marwah, ada riwayat menyatakan bahawasanya malaikat Jibril alaihi salam datang menemui Hajar dan tunjukkan kepadanya di mana tempat air Zam-Zam. Dan riwayat yang kedua menyatakan bahawasanya kerana hentakan kaki Nabi Allah Ismail alaihi salam yang meronta-ronta
nakkan air, kesan daripada hentakan tersebut akhirnya keluarlah air Zam-Zam. Subhanallah. Air Zam-Zam ini tuan-tuan, dia merupakan air mukjizat. Mukjizat Nabi Allah Ismail alaihi salam. Hebatnya air Zam-Zam ini tuan-tuan, kerana ianya disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kehebatan air Zam-Zam. Ia dia air mukjizat. Air yang kalau kita tengok, satu di antara mukjizatnya itu, paling ajaib dia itu, iaitu yang pertama tuan-tuan, air Zam-Zam ni dia tak pernah putus. Daripada zaman Nabi Allah Ismail alaihi salam sampai hari ini tak putus tuan-tuan dapat minum. Subhanallah. Berapa ramai orang yang telah dapat minum air Zam-Zam ni, nak kata bahawasanya ianya adalah sesuatu yang ajaib daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, dia adalah air yang paling baik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu disebutkan di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus tentang air Zam-Zam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam ini adalah bagi siapa yang minum dia. Maksudnya, barang siapa yang minum air Zam-Zam dalam suasana, dalam keadaan dia berhajat kan sesuatu, sama ada dia hajatkan itu tuan-tuan, dia minum untuk diberikan kesihatan kepadanya, insya-Allah dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesihatan kepada dia. Minum dengan niat. Ataupun sama ada dia minum air Zam-Zam dengan niatkan, dengan hajatkan supaya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kefaqihan ilmu kepada dia, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kefaqihan tersebut seperti mana yang diamalkan, yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i kalau tiap-tiap kali dia minum air Zam-Zam pasti diniatkan supaya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kefaqihan kepada dia. Tiap-tiap kali minum dia akan niatkan supaya diberikan faqih dalam ilmu. Oleh kerana itu tuan-tuan muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, minum air Zam-Zam ni dia ada doa yang khusus daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak minum air lain, air kopi, air Milo, teh tarik, minum air gau, tuan-tuan macam biasalah minum bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Macam biasalah. Tapi untuk minum air Zam-Zam, dia ada doa yang khusus yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadisnya. Nabi SAW pertamanya sunat minum air Zam-Zam tuan-tuan menghadap kiblat. Ada disebut dalam keadaan berdiri menghadap kiblat, seperti mana orang selepas tawaf sunat minum air Zam-Zam, ambil air Zam-Zam menghadap kiblat dan juga berdiri dan dibacakan doa, Allahumma inni as'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa shifaan min kulli da'. Maksudnya, ya Allah ya Tuhanku, aku pohon kepadamu ya Allah iman yang sempurna, ilmu yang bermanfaat dan juga kesembuhan daripada penyakit. Ini doa khusus untuk minum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa shifaan min kulli da'. Tiga yang kita minta tuan. Ya Allah ya Tuhanku, aku pohon kepadamu ya Allah iman yang sempurna, ilmu yang bermanfaat dan juga kesembuhan daripada segala penyakit. Minum air Zam-Zam, niatkan, doakan macam itu. InsyaAllah mudah-mudahan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hebatnya air Zam-Zam ni tuan-tuan, dia adalah merupakan yang paling asli daripada bumi Mekah Al-Mukarramah. Air Zam-Zam ni dia memang paling asli. Dia yang asli daripada Mekah Al-Mukarramah. Kalau orang bawa balik haji, orang bawa balik umrah tuan-tuan, dia bawa balik macam-macam barang-barang. Bawa balik jubah contohnya, bawa balik kopiah, bawa balik apa-apa sahaja yang kita seronok dapat hadiah tersebut.
tapi belum pasti barang-barangan itu ianya asli daripada Mekah. Ni kena ingat. Ni jubah ni beli mana ustaz? Cantik jubah daripada beli kat Mekah. Tapi bila tengok belakang made in China, tuan. Beli kopiah, tengok kopiah beli mana ustaz? Kopiah beli kat Mekah. Tengok-tengok dalam tuan-tuan, made in Indonesia. Jadi nak sebutkan bahawasanya barang-barang daripada Mekah belum tentu lagi ianya asli daripada Mekah. Saya buat haji tahun 2010 dengan sahabat-sahabat Indonesia. Pergi beli kopiah tuan-tuan, sahabat-sahabat tu beli kopiah, balik-balik hotel tengok-tengok kopiah made in Indonesia. Bawa balik negara balik. Dah daripada Indonesia. Pergi Mekah, ingatkan beli barang daripada Mekah. Tengok-tengok dalam tu made in Indonesia. Belilah apa sahaja pun tuan-tuan. Beli jubah perempuan ke, ianya kadang-kadang daripada China. Kebanyakan barang-barang di Mekah tu tuan-tuan, wallahu alam, ada yang menyatakan semua daripada China. Wallahu alam. Kopiah ada daripada Bangladesh, ada daripada India. Kayu koka ke, beli madu ke tuan-tuan, madu Yaman, nama pun madu Yaman. Mestilah daripada Yaman. Belum tentu ianya asli daripada Mekah. Tapi yang betul-betul asli daripada Mekah Al-Mukarramah tu, iaitulah Ma'u Zamzam. Air Zamzam itu sendiri. Itu confirm tak ada made in lain, memang daripada Mekah Al-Mukarramah. Kalau nak tahu yang asli daripada Mekah, itulah adalah air Zamzam. Kalau yang asli daripada bumi Madinah itu adalah buah-buah kurma. Dia confirm asli daripada Madinah. Air Zamzam asli daripada Mekah. Muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, nak sebut tentang kehebatannya air Zamzam ni tuan-tuan, kerana ianya adalah merupakan sumber yang terbesar di bumi Mekah Al-Mukarramah, sesuatu yang hebat di bumi Mekah Al-Mukarramah. Bila mana Nabi Allah Ismail alaihi salam dan juga ibunya Hajar ada di Allah SWT anugerahkan air Zamzam, lalu datang bangsa Jurhum ke bumi Mekah Al-Mukarramah. Bangsa Jurhum ni dia datang ditumpang, minta dengan Hajar untuk ditinggal bersama dekat bumi Mekah sebab ada air Zamzam. Dan saya ringkaskan cerita tuan-tuan, sebut tentang Zamzam lah. Nak kata hebatnya air Zamzam ni, bangsa Jurhum datang, dia duduk dekat bumi Mekah Al-Mukarramah. Dan selepas wafatnya Nabi Allah Ismail alaihi salam, penguasa ataupun kerajaan itu beralih kepada anak Nabi Allah Ismail alaihi salam, dan juga pentadbiran seterusnya beralih kepada bangsa Jurhum. Bila mana bangsa Jurhum takbir tuan-tuan di Mekah, dan sampai satu ketika mereka ini telah melakukan kezaliman di bumi Mekah Al-Mukarramah, iaitu menghalalkan harta-harta Kaabah, dan akhirnya mereka ini dihalau daripada bumi Mekah Al-Mukarramah sendiri, padahal mereka yang datang asal situ. Selepas Nabi Allah Ismail dan juga Hajar, tiba-tiba mereka pula dihalau. Jadi bila mana mereka nak dihalau oleh Bani Khuza'ah daripada bumi Mekah, mereka pun ambil barang-barang dalam Kaabah tuan-tuan, dia ambil semua barang-barang tersebut. Kaabah ni banyak harta-harta dia, harta untuk Kaabah, banyak orang hadiahkan khusus untuk Kaabah. Jadi bangsa Jurhum ini sebelum dihalau itu, dia ambil harta-harta tersebut, dia pun timbus air Zamzam ni tuan-tuan, telaga Zamzam, dan juga posisi dia habis tak tahu. Lepas tu dia pun tinggalkan bumi Mekah Al-Mukarramah. Semenjak daripada saat itu 300 tahun Bani Khuza'ah dia mendiami bumi Mekah, mentadbir bumi Mekah. 300 tahun itulah tak ada air, tak ada sumber air Zamzam di bumi Mekah Al-Mukarramah. Sampailah pada zaman Abdul Muttalib, datuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermimpi tentang supaya dia menggali telaga Zamzam itu sendiri. Dan dijumpai, sampailah kita pada hari ini tuan-tuan dapat minum air Zamzam. Nak kata hebatnya air Zamzam itu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, merupakan mukjizat kepada Nabi Allah Ismail alaihi salam. Jadi hari pun
berlalu, Nabi Allah Ismail alaihi salam disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, falamma balagha ma'ahu as-sa', bila mana sampai ketika umur Nabi Allah Ismail alaihi salam as-sa', iaitulah peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. As-sa' ini tuan-tuan, dia mampu memberikan kerjasama, mampu memberikan usaha, tanggungjawab bersama dengan ayahda dia Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ulama tafsir ada menyatakan bahawasanya umur Nabi Allah Ismail ketika itu 7 tahun. Ada yang kata 13 tahun, wallahu alam, di antara kedua. Ala kulli hal, apa yang saya nak sebut tuan-tuan, umur 7 tahun, umur 13 tahun, ianya dah mampu untuk memberikan sumbangan, memberikan kerjasama kepada kedua ibu bapa. Ini hebat Nabi Allah Ismail alaihi salam. Umur 13 tahun, umur 7 tahun, ada yang kata 7, ada yang kata 13, dia dah mampu untuk membantu ayah dia, bukan menyusahkan ayah dia. Kalau kita tengok kita hari ni tuan-tuan, masyarakat, la haula wala quwata illa billah, jangan kata 7 tahun nak bagikan kerjasama, 13 tahun nak berikan sumbangan kepada kedua ibu bapa. Kadang-kadang tuan-tuan 17 tahun, 18 tahun pun saya tengok masih ramai lagi yang menyusahkan kedua ibu bapa. Menyusahkan, bukannya memberikan dorongan, berikan kerjasama dan sebagainya, bahkan ramai yang menyusahkan. Kejap anak ada buat ni, kejap anak buat kes ni tuan-tuan. Dan saya sendiri mengendalikan kes berkenaan anak yang telah terlanjur ni tuan-tuan. Ya Allah, nak sebut dalam bahasa Arabnya dah jamak dah. Jamak ni dah lebih daripada 3. Yang terkini pun macam tu juga tuan-tuan. Nak menyainkan satu orang yang saya tengok pelik semacam orang ni, perlukan izin mahkamah. Bila dia selidiki tuan-tuan, memang rupanya anak tersebut telah mengandung. Ya Allah, macam tu senang je tuan-tuan, dah mengandung. Dan berapa ramai yang di kalangan anak-anak ni tuan-tuan, mereka telah terlanjur melakukan hubungan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sesuatu yang sangat mendukacitakan. Yang susah tu kedua bapa lah. Kesian mak bapak, kesian ibu dan juga ayah yang membesarkan anak tersebut. Dan dia sebut kadang-kadang 17 tahun, 18 tahun, ada yang dah dewasa pun tuan-tuan, 30 tahun, 40 tahun, masih ramai lagi juga yang menyusahkan kedua ibu bapa tu. Kan ada sampai yang minta duit, sampai sanggup membunuh mak bapak dia sebab apa? Sebab nak duit. Ni kes-kes mereka-mereka yang menagih dadah lah tuan-tuan. Nak sebut dah 40, 30 tahun, 20 tahun, bukannya nak memberikan sumbangan, bukannya nak bantu, bukannya nak memudahkan, bahkan menyusahkan kedua ibu bapa itu lagi ada tuan-tuan. Jadi umur Nabi Allah Ismail alaihi salam ketika ini, dia dah mampu memberikan kerjasama dengan ayah dia. Ketika umur inilah Allah Subhanahu wa taala menduga, Allah SWT memerintahkan dengan suatu perintah yang hebat kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, bahawasanya untuk dia menyembelih anak dia menerusi wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Quran sebut falamma balagha ma'ahu as-sa', bila mana umur Nabi Allah Ismail alaihi salam dah sampai umur dia yang mampu memberikan kerjasama dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Qala ya bunay, Nabi Allah Ibrahim dia berkata kepada anak dia, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahawasanya aku menyembelihmu, maka apakah pandanganmu? Dikatakan di dalam tafsir Al-Munir menyatakan bahawasanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dia bermimpi bahawasanya dia menyembelih anak dia lebih daripada 3 kali. Kali pertama dia kata ni mungkin mainan syaitan, tapi bila dah berkali-kali mimpi, dia pun confirm ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana mimpi para nabi ni merupakan wahyu daripada Allah. Jadi bila mana dah confirm ini merupakan perintah Allah,
Dia pun bagi tahu kepada anaknya, tanyakan pandangan anaknya. Lalu apa dia jawab oleh Nabi Allah Ismail alaihi salam? Qala ya abatif al ma tu'mar. Nabi Allah Ismail pun jawab, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atasmu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. InsyaAllah kamu akan dapati aku daripada kalangan orang yang bersabar. Jadi mereka berdua telah menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Quran sambung lagi menyebutkan falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala mana setelah keduanya berserah bulat-bulat menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Aslama dua, tuan-tuan. Alif itu menunjukkan dua, untuk dua orang, iaitulah Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Allah Ismail alaihi salam, dua beranak yang telah serah diri bulat-bulat menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala yang hebat ini. Satu perintah yang sangat hebat yang nak dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim dan juga anaknya Nabi Allah Ismail alaihi salam. Aslama, kata aslama ni tuan-tuan, Islam, kita sebut tentang Islam, Muslim, iaitulah orang yang serah diri bulat-bulat kepada Allah. Apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan dengan penuh ketaatan, itu tanda Islam yang sejati, Muslim yang sejati. Jangan nama sahaja Muslim, namanya Muhammad, namanya Ibrahim, nama Ismail tuan-tuan, tapi berzina. La haula wala quwata illa billah. Nama Muhammad, nama Ismail dan sebagainya, tapi tuan-tuan tak solat. La haula wala quwata illa billah. Nama je Islam, tapi tindakannya itu sedikit pun tidak menunjukkan bahawasanya dia adalah orang yang benar-benar menyerah diri bulat-bulat menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak sebut Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Allah Ismail, Quran sendiri menyatakan aslama, serah diri bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tallahu lil jabin, dan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas tumpuk tanah. Dia meletakkan anaknya Nabi Allah Ismail alaihi salam, direbahkan iringan mukanya di atas tumpuk tanah. Maknanya betul-betul nak buat. Disebutkan dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, kami sifatkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dengan kesungguhan azamnya itu telah menjalankan perintah kami. Sungguh-sungguh dia nak buat ni. Dia bukan main-main. Dia betul-betul nak melaksanakan perintah Allah. Ni perintah tuan-tuan, perintah menyembelih anak, bukan calang-calang punya perintah. Lalu dia dah rebahkan anaknya, dia sembelih tuan-tuan. Dia sembelih anak. Sebutkan dalam tafsir seperti mana yang dikatakan As-Suddi, bila mana Nabi Allah Ibrahim dia menyembelih anak dia, ketika itu Allah Subhanahu wa taala menghalang irisan tersebut daripada mengena Nabi Allah Ismail alaihi salam dengan halangan perak dan sebagainya. Dia kata perak yang menghalang irisan tersebut. Ketika mana dah betul-betul disembelih tuan-tuan, ketika itulah Allah Ta'ala sebut wa nadainahu ayya Ibrahim, kami seru dia, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami yang demikian itulah membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Menunjukkan tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim telah berjaya dengan misi, telah berjaya dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dia. Kita tuan-tuan, oleh kerana itu tiap-tiap tahun bila mana tiba musim haji, kita disunatkan untuk menyertai ibadah korban, ataupun kita disunatkan untuk beribadah korban, kerana mengikut apa yang pernah dilakukan oleh insan yang hebat, iaitulah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang sanggup mengorbankan anaknya. Bukannya mengorbankan haiwan-haiwan macam kita hari ini, lembu, kambing, unta dan sebagainya, bahkan mengorbankan anaknya itu tuan-tuan.
kerana menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih hebat ketaatan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang sanggup dia menyembelih anak dia kerana menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Taala sebut qad saddaqta ru'ya, kamu telah membenarkan mimpi, telah berjaya tuan-tuan dengan misi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bagi kita tuan-tuan, tiap-tiap tahun sunat buat ibadah korban kerana ingin mengikut jejak langkah yang pernah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia sembelih kerana untuk mendekatkan diri dia kepada Allah, kerana menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala, berkorban kerana ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita hari ini tuan-tuan, la haula wala quwata illa billah, takut-takut. Ada yang takut berkorban. Maklumlah, ada yang buat 450 satu bahagian, RM500 satu bahagian, yang menyebabkan ada yang tak sanggup nak berkorban duit sikit pun. Masuk korban, ya Allah, kedekut tuan-tuan. Tapi bila sampai daging korban diagihkan, ada pula muka dia, kan? Kadang-kadang lembu pun pelik tengok muka Tuan Haji. Ada pula Tuan Haji. Bila time solat tak nampak pula dia. Bila time program-program tak nampak dia. Majlis ilmu tak ada pula dia. Tiba-tiba time hari raya korban ni ada pula dia. Muka dia ketika mana nak sembelih lembu. Takut-takut lembu nanti bahagian tak dapat tuan-tuan. Jadi lembu ni pun mengganas lah. Itu sebab kat Malaysia ni tuan-tuan, kadang-kadang nak jatuhkan seekor lembu, kita tengok 5-6 orang nak jatuhkan seekor lembu. Disebutkan oleh tuan guru saya, Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki. Dia sebutkan, kalau di Mekah, di negara Arab, lembu, unta, kambing, kebanyakannya kalau nak disembelih sebut nama Allah, mereka ni akan hulurkan dia punya tengkuk. Sampai tahap macam tu, dia hulurkan tengkuk, dipersilakan untuk sembelih. Dia kata, ditambahkan oleh Syekh ni lagi, dia kata kerana mereka ni wallahu alam tahu siapa yang nak makan daging itu. Tahu mungkin orang-orang jemaah haji yang nak makan daging ini. Oleh kerana itu dia pun menyerahkan tengkuk dia tuan-tuan. Mudah aja. Nak sembelih lembu, nak sembelih unta dan sebagainya. Kita hari ini tuan-tuan, wallahu alam, sampai 5-6 orang sampai kecoh satu kampung sebab nak jatuhkan seekor lembu. Mungkin selembu ni tengok, Tuan Haji ni tak pernah nampak pula, kan? Tak pernah nampak dekat masjid, datang jemaah tak pernah ada. Tiba-tiba hari ni ada, nak ambil daging aku lah tu. Mungkin macam tu lah perasaan lembu ni. Bila time ambil daging, ada pula muka dia tuan-tuan. Bila time jatuhkan lembu, ada pula muka dia. Tapi time hari-hari lain tak pernah nampak pun. Time ambil daging lembu, time buat sup lembu, kaki lembu dan sebagainya, masa tu ada pula. Tapi untuk ajak korban, masuk korban, ya Allah, punya kemut tuan-tuan, nak melakukan ibadah korban. Walaupun korban cuma satu bahagian je, bukan seekor pun, satu bahagian. Bukan nak suruh sembelih anak pun, tak, ambil satu bahagian. Allah, yang itu pun jenuh tuan-tuan, nak war-warkan bagi penuh sampai tapi kita di Malaysia ni maklumlah, last minute memang banyak lah, ramai yang nak masuk dan sebagainya, alhamdulillah. Jadi nak sebutnya ibadah korban ni ibadah yang hebat kerana menunjukkan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kerana ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran sebut apa yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim ni kerana ketaatan tersebut, inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Kok mana pun susah tuan-tuan, bila mana melakukan ketaatan kepada Allah, nak buat ketaatan ni, nak buat benda-benda kebajikan ni bukan mudah. Dia satu yang disebut sebagai jihad. Tapi yang mampu memberikan balasan yang terbaik kepada orang yang bersusah payah kerana jihad ini, kerana melakukan kebaikan ini, kerana melakukan ketaatan ini adalah Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan datang solat subuh, bangun qiyamul lail, bukan mudah. Orang buat qiyamul lail, ya Allah, memang nak kata nak lawan hawa nafsu dia, nak lawan dengan syaitan lagi yang dia ada ikat 3 kali ikatan tu tuan-tuan, bukan mudah. Nak datang subuh awal bukan mudah. Tok Imam pula nak kena ada waktu yang tepat padanya, bukan mudah. Tok Bilal pun macam itu juga tuan-tuan, bukan mudah. Jadi nak sebut bukan mudah, asalkan kerana ketaatan kepada Allah, yang mampu memberikan ganjaran yang terbaik kepada dia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nak dikira dengan bayaran daripada gaji dan sebagainya, memang tak cukup tuan-tuan. Kalau saya nak bagi, memang tak mampu. Tuan-tuan datang tiap-tiap kali subuh, saya bagikan seorang RM10 contoh, tak mampu, tak ada duit. Tapi yang paling layak memberikan ganjaran terhadap ketaatan tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang nak sebut buat ibadah ni bukan mudah. Saya di masjid wilayah tuan-tuan ada kelas tahfiz, anjuran masjid wilayah. Kelas tersebut namanya kelas tahfiz dewasa. Hari ni kelas dia, hari Sabtu. Tiap-tiap hari Sabtu pukul 11 pagi. Tapi hari ni saya tak datang. Saya tak dapat datang sebab hari ni ramai sangat nikah. Sampai hari ni saja tuan-tuan 4 pasangan. Dia berturut-turut, musim mengawan kan. Jadi nak sebutnya, kelas tersebut, kelas tahfiz tu namanya kelas dewasa, tapi ramai yang daftarnya adalah orang-orang yang inilah, veteran lah. Cuma dia tak tulis lah kelas veteran, dia namakan kelas dewasa. Pakcik-pakcik, makcik-makcik tuan-tuan, yang dah berumur, ada yang dah pencen, ada yang juga yang dah berkejaya, masih berkejaya pun masuk dalam kelas tersebut. Yang kelas itu asalnya masa awal dibuka itu awal tahun 2013, masjid wilayah ni dianjurkan kelas tersebut. Saya sebagai guru pembimbing, awal tahun 2013 alhamdulillah yang mendaftar seramai 11 orang. Ramailah yang masuk daftar tu. Sekarang ni alhamdulillah tinggal 4 orang tuan-tuan. Nak kata apa? Nak kata susah ngapal. Susah ngapal. Itu pun santai-santai tu. Bagi tahu ke makcik yang sedang menghafal, ialah hafal surah Yasin. Apa surah yang biasa baca? Surah Yasin yang biasa kita baca malam Jumaat. Jadi dihafalkan tiap-tiap minggu, satu minggu satu muka. Satu minggu satu muka ni maksudnya satu hari lebih kurang 2 ke 3 baris. Seminggu yang Tuhan bagi, satu hari Tuhan bagi 24 jam. Orang lain pun dapat 24 jam yang sama. Kita dapat 24 jam yang sama. Cuma beza kita dengan dia, kita bagi satu hari yang Tuhan bagi itu, kita bagikan hafal 3 baris. Orang lain tak hafal 3 baris ni tuan-tuan, 10 minit confirm dapat hafal. 10 minit je nak bagi untuk hafal Quran, ataupun 20 minit. Maknanya santai-santai hafal Quran. Yang tara-tara macam tu pun tuan-tuan, tinggal 4 orang. Nak kata apa, susah ngapal. Allah, ustaz tak dapat lah. Minggu ni macam mana? Minggu ni tak dapat lah. Tapi nak sebutnya, dalam tak dapat tu ada juga yang dapat. Yang dapat tu 4 orang je lah. Dapat apa surah Yasin, dapat apa surah Sejadah, dapat apa surah Insan. Sejadah dengan Yasin ni tuan-tuan memang yang ditakuti oleh jemaah. Takut masa pagi Jumaat, takut imam tak sampai. Yang ni surah Sejadah dengan surah Insan. Jemaah ni kalau imam tak datang, Tok Bilal pun macam tu juga. Bukan Tok Bilal Masjid Mujahidin lah, masjid lain. Kalau Tok Imam tak datang pagi Jumaat ni tuan-tuan, untuk solat subuh, memang risau semua jemaah. Sebab ramai tak hafal Sejadah dan juga surah Insan. Kadang-kadang ada masjid tu surah Sejadah itu dibelah 2 tuan-tuan. Surah Insan tak baca dah. Untuk 2 rakaat tu surah Sejadah saja, Insan dia tak ada dah. Nak kata susah lah. Ramai juga yang tak hafal walaupun dia tu imam dan sebagainya. Jadi untuk kelas tu Yasin, Sejadah, Insan, ada yang dah hafal Waqiah, Dukhan, banyak dah hafal. Dalam santai-santai tuan-tuan, dalam susah-susah itu ada juga yang mampu untuk menghafal Quran. Tapi nak sebut, memang hafal Quran memang susah. Bukan senang. Nak kena mengadap Quran, bagi masa dengan Quran, nak sebut sebagai mujahadah. Bila masa
Kita sebutkan tentang mujahadah ni tuan-tuan. Mujahadah bila ianya kerana Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan ganjaran terhadap kesusahan mujahadah jihad tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu orang yang yakin dengan pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia akan terus berusaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika mana dia menghadapi kesusahan. Kita tengok dalam peristiwa Nabi Allah Ibrahim, dia sembelih anak. Jangan main-main lah punya ujian daripada Allah. Tapi yang paling layak memberikan ganjaran tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah SWT sekalian, selepas daripada peristiwa ini dikatakan 13 tahun Nabi Allah Ismail ini dia adalah lebih tua daripada Nabi Allah Ishaq alaihi salam. Selepas daripada peristiwa itu, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Sarah isteri yang pertama itu anak, iaitulah Nabi Allah Ishaq alaihi salam. Quran sebut wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas solihin. Kami anugerahkan, kami berikan kepada dia berita gembira tentang kelahiran Nabi Allah Ishaq alaihi salam, tentang dia adalah seorang nabi dan juga dia adalah daripada kalangan orang-orang yang soleh. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya rasa cukup sekadar itu saja pada pagi yang berbahagia ini. InsyaAllah kalau ada pertemuan yang akan datang, kita akan sambung lagi perbincangan berkenaan dengan insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Yang baik adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang, yang lemah adalah kelemahan daripada diri saya sendiri. Kurang lebih mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahman ya 'alim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin minka ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna mutaba'atal habibin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa fi'lan wa qawlan wa ibadatan wa amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.